Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersua kembali dalam tajuk baru dalam bidang akidah iman sebagai fitrah manusia. Tapi sebelum itu, sila subscribe butang di bawah supaya Ustaz dapat bersemangat membuat video pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustaz nak cerita tentang iman sebagai fitrah manusia. Okay, jadi yang pertama kita nak tengok pengertian iman. Apa dia iman? Iman berasal dari perkataan Arab amina yang bererti aman atau tenteram. Dia juga diambil daripada satu makna daripada perkataan tasdiq, iaitu membenarkan dengan hati. Oleh sebab itu, secara semula jadi bahawa manusia ini fitrah asalnya beragama. Sejak dalam alam ruh lagi, manusia telah mengakui bahawa Allah yang menciptakan sehingga mereka wujud dalam alam yang fana ini. Yang kedua ialah dari segi istilah. Iman ialah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mengetahui melalui agama dengan terang dan jelas, serta membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Bertepatan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ini hadis dia. Awak boleh baca dalam buku teks. Kita masuk pula tajuk yang kedua, tahap keimanan manusia. Jadi ulama telah menggariskan tahap keimanan kepada 4 martabat mengikut kadar ketakwaan, kecintaan seseorang terhadap Allah Ta'ala. Yang pertama, iman para Nabi dan Rasul. Mereka ialah orang yang amat kasih kepada Nabi SAW dan juga mereka adalah diutuskan oleh Allah ke dunia untuk menyampaikan berita gembira. Oleh sebab itu, iman para Nabi dan Rasul adalah iman yang paling tinggi dan sempurna daripada iman-iman lain. Yang kedua, iman para ulama. Keimanan dan makrifah mereka kepada Allah dengan istidlal, memikirkan kejadian alam dan mengemukakan dalil tentang kejadian alam ini, sama ada nakli atau akli. Jadi yang iman yang kedua, tahap iman yang kedua tinggi ialah keimanan para ulama, kerana mereka mengetahui dan makrifah mereka kepada Allah dengan nazari dan istidlal, dan juga mengenali nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Yang ketiga, iman orang yang menjalankan syariat. Iman mereka kepada Allah adalah tinggi berdasarkan bukti, hujah dan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka ialah golongan yang cinta kepada Allah, taat dan takut untuk melanggar perintahnya. Dan mereka ini terdiri daripada kalangan orang yang berilmu, yang benar-benar menjalankan hukum Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan yang keempat ialah iman orang yang bertaklid. Apa tahap iman orang yang bertaklid? Iman orang yang bertaklid kepada Allah hanya dengan mendengar perkhabaran yang masyhur atau mengikut perkataan orang ramai tentang kewujudan tanpa mengetahui dalil-dalil dan kewujudannya. Martabat iman golongan ini adalah yang paling lemah dan juga sangat sedikit ketakwaan, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Mereka adalah daripada kalangan orang yang awam. Jadi maknanya kita dapat tahu bahawa di sini tahap iman tu ada 4 ya. Yang pertama tadi, para nabi dan rasul, iman mereka tinggi dan sempurna. Yang kedua, iman ulama, keimanan dan makrifah mereka kepada Allah dengan nazari dan istidlal, iaitu memikirkan kejadian alam dan dapat mengemukakan dalil tentang kejadian alam. Iman yang ketiga, golongan tiga ialah iman orang yang menjalankan syariat Allah. Iman mereka kepada Allah adalah tinggi berasaskan bukti, hujah dan dalil daripada Al-Quran. Yang terakhir ialah iman orang yang bertaklid, iaitu golongan awam. Yang ketiga ialah perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Yang pertama, dari segi perkataan, iaitu perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Contohnya, seseorang yang mengatakan bahawa undang-undang Islam adalah kejam, Allah tidak adil terhadap hamba-Nya dan lain-lain. Justru kita kena menjaga ucapan kita agar tidak terjebak dalam kategori golongan orang yang terbatal iman. Yang kedua, dari segi perbuatan, iaitu seseorang Muslim hendaklah menjaga amalan dan perbuatan agar tidak terjebak dalam kategori golongan yang terbatal ini. Contohnya, meminta bantuan daripada syaitan atau makhluk halus untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, iktikad atau hati, iaitu kepercayaan dalam hati seseorang. Contohnya, seseorang yang beriktikad bahawa agama lain lebih baik daripada agama Islam
atau beriktikad bahawa ajaran agama Islam sudah tidak sesuai untuk diamalkan pada masa kini. Tajuk yang keempat, kepentingan iman kepada manusia. Yang pertama, apakah kepentingan iman kepada manusia? Yang pertama, mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat serta terlepas daripada seksaan api neraka. Yang kedua, melahirkan rasa syukur dan sabar dalam melaksanakan ibadat dan menjalankan kehidupan seharian. Kerana apa juga masalah yang Allah timpakan kepada kita, kita akan redha kerana iman kita kuat. Yang ketiga, memperoleh hidayah dan taufik daripada Allah. Kerana orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, mencintai perkara-perkara ma'ruf dan membenci perkara yang mungkar. Kerana orang yang beriman akan terhindar daripada melakukan perkara maksiat dan dicenderungkan untuk melakukan perkara-perkara ma'ruf. Tajuk kelima, apakah usaha dan tindakan untuk memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dalam kehidupan? Yang pertama dari segi individu, mendalami ilmu agama melalui pengajian bersama para ulama. Adapun dari segi masyarakat, yang pertama memperbanyakkan program pengajian ilmu agama di masjid dan di surau. Okey, dan yang ketiga ialah dari segi negara. Pertama, memperbanyakkan program-program pengajian ilmu agama melalui pengajian bersama para ulama di media masa.